Alhamdulillah, Alhamdulillah, walhamdulillah. Mudah-mudahan untuk selama-lamanya marilah sama-sama terlebih dahulu dan masing-masing merafakkan rasa kesyukuran kita yang amat tidak terhingga dan terima kasih kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di atas lipat taufik dan hidayahnya pada saat dan ketika ini, pada waktu ini, tanpa kita sedari yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya masih lagi menganugerahkan kepada kita kesempatan dan ruang dan peluang untuk terus kita berada di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dan lebih-lebih lagi dengan keberadaannya kita di dalam satu bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang dikenali sebagai penghulu segala bulan, yang mana dalam bulan tersebut dijanjikan berbagai bentuk ganjaran pahala, keampunan dosa, peningkatan darjat dan sebagainya. Dan dalam bulan tersebut adanya satu malam yang mana lebih baik daripada bagi siapa yang menghidupkan malam tersebut, lebih baik daripada dia beribadat seolah-olah 1000 bulan dan banyak lagi. Bulan yang dimaksudkan itu tidak lain dan tidak bukan adalah bulan Ramadan yang mulia. Tuan-tuan, abang-abang, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, sekarang ni kita telah berada pada fasa yang ketiga dalam bulan Ramadan. Saat ataupun fasa yang amat gentir dalam hidup kita kalau kita dapat menghayati akan kedatangan Ramadan itu sendiri. Kalau kita kaji balik tuan-tuan sekalian, dalam sepanjang hidup kita ketika ini di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, katakanlah sekarang ini kita umur 50 tahun. Kalau umur akhir balik 10 tahun hingga 40 tahun, maka 40 tahun berarti bahawasanya kita telah melalui dan beradanya kita dalam Ramadan sebanyak 40 kali. Bukan 4 kali, bukan 3 kali, bukan 10 kali, tetapi 40 kali. Kalau umur 40 tahun, tolak akhir balik. Kalau umur sekarang 70 tahun, tolak akhir balik 60 kali. Tuan-tuan sekalian, kita telah berada dan melalui akan Ramadan itu. Namun, apa yang menjadi topik perbincangan kita pada petang ini iaitu, adakah kita telah berjaya mendapatkan manfaat yang sebanyak mungkin ataupun manfaat yang sebaik mungkin sepanjang keberadaannya kita dalam Ramadan? Tuan-tuan sekalian, 50 kali beradanya kita dalam Ramadan, takkanlah tak ada satu pun ibadat yang dapat mentarbiyah diri kita, yang dapat mendidik diri kita menjadi insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubungan dengan apa yang telah dinyatakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana pada akhir ayat itu Allah Ta'ala beritahu la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Semoga dengan keberadaannya kita dalam Ramadan itu berjaya mendidik kita menjadi insan yang bertakwa. Kalau Ramadan tuan-tuan sekalian kita tak berjaya didik diri kita menjadi insan yang bertakwa, kalau bulan lain tak payah cerita lah tuan-tuan sekalian, rasanya jauh lagi lah. Itu sebabnya Ramadan ini Allah Ta'ala berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita, adalah satu-satunya bulan untuk kita mendapatkan kekuatan mentarbiyah diri kita, mendidik diri kita agar menjadi orang yang bertakwa. Nak dapat takwa ni tuan-tuan sekalian bukan benda kerja senang, bukan kerja kata boleh main WhatsApp, mungkin kata boleh main duduk saja-saja, tak ada. Dia memerlukan pengorbanan dan susah payah dalam ibadat kita kepada Allah. Maka untuk mendapatkan takwa itu, maka ianya ada dalam ibadat. Namun dalam masa ibadat, dalam kehidupan kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak boleh lari daripada dua benda, syaitan dan juga nafsu. Dua benda ni akan sentiasa mengiringi manusia itu, hatta di mana sahaja manusia
masjid ke, luar masjid ke, di Damansara ke, di Kuala Lumpur ke, hatta di Mekah, Madinah sekali pun tuan-tuan sekalian, dua benda ni sentiasa berada dengan manusia hidup. Jadi nak dapatkan kekuatan melawan dua benda ni tuan-tuan sekalian, maka itu sebabnya Allah Ta'ala beri kita Ramadan adalah bulan yang mana untuk kita bijak dan juga kita didik kita melawan nafsu. Kerana nafsu dia akan jadi lemah, dia akan kalah, dia akan tak berdaya apabila tak ada geng dia, apabila syaitan tak ada. Jadi masa ni dah tuan-tuan sekalian, waktu yang paling tepat, waktu yang paling betul untuk kita layak betul-betul, untuk kita bijak betul-betul, untuk kita didik diri kita betul-betul dengan melawan nafsu. Itu sebabnya kadang-kadang kalau tuan-tuan dan tuan-tuan yang perasan, biasanya apabila nak masuk Ramadan, orang akan beritahu Ramadan ini adalah bulan melawan hawa nafsu. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, Ramadan ini adalah bulan untuk mendapatkan kekuatan melawan hawa nafsu. Sebabnya kita nak lawan nafsu ni, kalau bulan-bulan lain tuan-tuan sekalian, kita boleh tengoklah hak mana kita punya daya upaya kita nak lawan nafsu. Ramadan adalah bulan yang mana nak dapatkan kekuatan. Kalau kita tengok perbezaan antara ibadat kita dalam Ramadan selain daripada bulan Ramadan, kan jauh beza tu. Okay? Jauh beza. Janganlah pula tuan-tuan marah saya, Ustaz garang menolak lagi Ustaz, sebab baru pertama kali datang. Biasa kalau pertama kali datang memang garang tuan-tuan sekalian, sebab pada tu memang tak datang dah, orang menyampah dah nak nyebut. Sebab apa? Terasa. Memang nak bagi terasa kan. Kalau tak bagi terasa, apa guna tazkirah kita hari ni tuan-tuan sekalian? Kalau terasa lah, kalau tak terasa, kalau kata biasa je dah, begitu je, itu memang kebal betul tu. Tapi tak apalah, tugas saya penceramah, saya nyampaikan saja. Terserahlah pada tuan-tuan nak ambil iktibar ke, nak ambil guna pakai ke, nak kata dengar halwa telinga ke, terserah pada tuan-tuan. Memang tu tugas penceramah, dia nyampai je. Selebihnya serah pada Allah. Okay? Tugas penceramah dengan tugas menyanyi dia lain tuan-tuan sekalian. Penyanyi, kalau tuan-tuan tengok apabila dia menyanyi, dia akan menyanyi dalam keadaan yang penuh perhatian dan dalam keadaan yang penuh khusyuk. Jadi apabila situasi macam tu, jadi orang yang dengar tu rasa seronok, rasa terhibur. Sebab apa? Nyanyian tadi menusuk dalam kalbu. Itu sebab orang ramai lagi boleh menyanyi daripada baca Fatihah. Itu sebabnya ramai orang dia boleh nampak lagu Korea berbanding nampak surah Sejadah. Tak maaf nak kalau terasa, memang nak bagi terasa betul-betul sekalian. Sebab 10 malam terakhir ni, kalau tak sedar lagi, tak tahu lah tuan-tuan. Okay? Kita kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita bangga kalau kita tengok anak-anak kita. Oh, boleh nyanyi lagu Korea, boleh nyanyi lagu Cina, boleh cakap bahasa Cina. Kita bangga anak kita tak situ. Tetapi tuan-tuan sekalian, ada tak kita bangga anak kita boleh nyapa surah Yasin? Ada tak kita boleh bangga anak kita boleh nyapa surah Sejadah? Tuan-tuan sekalian, ada di kalangan masyarakat kita baca Fatihah tak bentuk tuan-tuan sekalian. Bukan budak sekolah tadika, bukan budak sekolah rendah, bukan budak sekolah menengah, dah remaja. Dah remaja tuan-tuan. Baru tak baru pun tahun lepas saya terlibat sekali dalam operasi satu Malaysia tu. Jadi saya terlibat dalam satu operasi nangkap orang. Bukan nak nangkap penuh, nak kata nak banterai dia sebenarnya. Jadi bila kita kumpulkan anak-anak muda ni tuan-tuan sekalian, suruh beritahu dia suruh baca Fatihah, menang dia. Menang. Tanya dia, tak tahu ke surah Fatihah? Dia kata tak pernah dengar surah Fatihah. Sudah. Tak kena buat kita tuan-tuan sekalian. Budak muda. Lepas tu tanya dia, kata tak pernah ke dengar orang baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Oh, surah Al-Hab kata dia. Oh, surah Al-Hab pula. Bukan surah Fatihah, surah Al-Hab. Dia pula mengajar kita. Pening dia buatnya. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, jangan main-main. Benda ni kita takut berlaku dalam diri keluarga kita. Kalau tuan-tuan tengok baru-baru ni lah, minta maaf lah, minta maaf lagi sekali tuan-tuan sekalian, masa kumpulan penyanyi Korea datang yang perempuan, kalau tuan-tuan boleh tengok benda tu,
Saya dapat cerita ni pun daripada TikTok pun. Ada juga kawan-kawan datang dalam pasar. Jadi nak ceritanya tuan-tuan sekalian, orang yang pergi ke rumah tu bukannya orang Korea, bukannya orang Cina, bukan orang Jepun, orang kita. Bukan setakat orang kita, malah besar kemungkinan anak perempuan kita tanpa kita sedari. Mereka bekerja tuan-tuan sekalian, nak nakak kampung lah, nak melapai lampu semua dan sebagainya. Tak tahu tak mana hebat benar mereka tu. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok masa mereka buat vaksin, tangkit paling mahal pun sanggup beli. Dengan cerita Wallahualam lah, ada orang cerita kat saya, tangkit paling mahal harga RM5,000, habis dijual RM5,000, duduk stand depan nangok tengok kawan tu berjoget terlompat-lompat dan sebagainya. Sanggup RM5,000 tuan-tuan sekalian. Zakat RM7 ngelentok tangan. Tu pun tanya habis, tak ada diskaun ke zakat? Tanya lagi diskaun RM7 ngelentok tangan, RM5,000 apa tahap? Kata orang Perak. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, itu kadang-kadang fenomena yang berlaku dalam masyarakat kita. Itu yang perempuan, kalau yang sebelum ni lagi tuan-tuan sekalian, yang lelaki, perempuan dan lelaki, tengok anak perempuan kita tuan-tuan sekalian, berkejor-kejor, bergurung nak dapatkan, nak melambai lah, nak itu ini apa semua. Kalau dapat salah tuan-tuan sekalian, rasa 2-3 hari tak mandi tuan-tuan sekalian, takut bau tangan tu hilang. Jadi tu yang jadi pelik tu, sebab kadang-kadang saya pun pelik tu ada apa yang duduk kencur sangat. Penyanyi Korea tu Hanson tak mana, Hanson saya lagi kata-kata orang saya lah, Wallahualam lah. Kalau tuan-tuan kata saya tak Hanson pun tak apalah, itu hak tuan-tuan. Nak kata dia ada hidup, saya pun ada hidup. Nak kata dia ada mata, saya pun ada mata. Mata sepek saya lagi Hanson lagi pada dia. Cuma pakai spek je lah, pasal ada rambut. Jadi yang tuan-tuan sekalian, tak situ kita tak tahu apa dia punya kelebihan. Ada tu tak kejut, nak nakak kamu berceramah. Kita lagi kata, tak ada berceramah, ingat tak datang malam ni. Tak boleh nak imbang kata dia. Kita dengar bunyi berceramah nak datang, kita jadi nyambuk. Ini tuan-tuan sekalian, dengar cerita bulan 7 nanti nak datang lagi. Satu jemaah, bulan 11 nak datang lagi. Bukan kita halang, kita daripada datang-datang bila. Tapi nak ceritanya tuan-tuan sekalian, fenomena yang berlaku dalam masyarakat kita yang kita bimbang, kita takut. Sebabnya apabila fenomena ini berlaku, maka ulama kata itu adalah tanda-tanda kiamat. Maksudnya sekarang ni tuan-tuan sekalian, tanda-tanda kiamat kecil dan banyak dah berlaku, banyak sangat. Jadi untuk itu sidang pendengar yang dikasihi sekalian, 10 malam terakhir sekarang ni tuan-tuan sekalian adalah waktu yang mana untuk kita buat pecutan terakhir. Pecutan terakhir ni bukan orang kata kita bersungguh-sungguh, orang kata dalam menyediakan kuih raya, bersungguh-sungguh bercari baju raya semua, tidak. Bersungguh-sungguh pecutan terakhir ini iaitu kita nak manfaatkan dengan sebanyak mungkin akan peluang yang masih berbaki pada kita ini untuk mendapatkan redha Allah, mendapatkan perhatian Allah, agar kita mendapat kekuatan mendidik diri kita melawan nafsu. Itu sebenarnya Allah Ta'ala beri kita Ramadan adalah bulan untuk kita dapatkan kekuatan. Kalau Ramadan kita tak mampu nak dapatkan kekuatan lawan nafsu tuan-tuan sekalian, tak tahulah. Kalau kita beri lawan nafsu bulan puasa, bukan setakat bulan puasa, dalam Ramadan pun kita boleh kalah dengan nafsu. Kalau tak percaya tuan-tuan tengok 10 malam terakhir. Bukan setakat 10 malam terakhir lah, 10 malam pertengahan pun dah jauh beza dah. Biasa fenomena kita tuan-tuan sekalian. Tapi nama Sarah itu saya faham. Nama Sarah itu cakap berlapik pun tak ada yang balik nak MU dia kan. Biasa cerita tempat lain lah, cerita tempat lain. Kalau tuan-tuan tengok, biasa 10 malam yang pertama, Masya Allah, melimpah jemaah sampai ke Lumpur, sampai atas jalan raya. Terpaksa kita mana rela, bentang 3 dan sebagainya. Jemaah ramai nak semayang. Sunat terawih tuan-tuan sekalian, bukan zuhur, bukan asar, terawih je pun. Tak apalah, bukan nak malam semayang terawih, tapi nak cerita tu seronok semayang. Alhamdulillah bagus. Tetapi ada juga tetapi, jangan bangga sangat. Tetapi tuan-tuan sekalian, tengok pula 10 malam yang kedua, pertengahan. Apa yang berlaku? Tok Siap dah lipat kain, dah lipat kata 3 sejak 3.
kat luar. Pasal apa? Jemaah dah boleh semayang dalam balik dah. Maksudnya dah tak ramai lah cerita dia. Ya, cerita dia dah tak ramai dah. Dah boleh semayang belakang, dah boleh semayang dalam masjid dah, dalam dewan solat dah. 10 malam yang ketiga tuan-tuan sekalian, barulah tercapai hajat dan cita-cita kita nak semayang belakang imam. Kerana pada malam 10 yang terakhir itu tuan-tuan sekalian, kita untuk imam je ada dalam masjid. Orang lain semua pakai pergi umrah belakang dah. Itu sebab ramai yang orang pergi umrah dengar cerita ni lah, Wallahu'alam kan. Yang mana faham-faham lah, yang tak faham tu buat dia diam. Jadi tuan-tuan dan tuan-tuan yang dikasihi sekalian, ini fenomena yang biasa berlaku sepanjang keberadaannya kita dalam Ramadan. Itu sebab saya katakan tadi, kalau kita nak lawan nafsu lepas Ramadan, tak tahu nak cerita lah tuan-tuan sekalian. Sebab dalam lingkungan Ramadan sendiri pun kadang-kadang kita dah kalah lah. Kita dah kalah lah tuan-tuan sekalian. Sebabnya gagal melawan hawa nafsu. Maka kerana itulah sidang pendengar yang dikasihi sekalian, di kesempatan masa dan ruang yang Allah Subhanahu Wa Taala pasti lagi beri pada kita pada saat ini. Sekarang ni alhamdulillah tuan-tuan sekalian, Allah Taala beri kita kekuatan untuk boleh datang masjid. Allah Taala beri kita ruang untuk boleh solat sunat tarawih. Allah Subhanahu Wa Taala beri kita ruang untuk mempertingkatkan ibadat kita. Maka kekuatan inilah yang mana kita nak amalkan dan kita nak guna pakai dalam ibadat kita sepanjang-panjang hidup kita. Bukan hanya Ramadan, tetapi adalah sepanjang-panjang hidup kita, sehinggalah kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala suatu ketika nanti. Maka tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sekarang ni dunia dah nak kiamat dah tuan-tuan. Nak kiamat dah. Cuma sekarang ni yang berlaku sekarang ni tuan-tuan sekalian, tanda-tanda kiamat kecil. Lepas tanda kiamat kecil dah sempurna, lepas tu akan berlaku tanda kiamat besar. Apabila dah berlaku tanda kiamat besar tuan-tuan sekalian, salam tuan-tuan sekalian, nak cerita benda-benda begini, okay? Takut rasanya. Sebab apa? Kita takut kita masih lagi belum bersedia. Jadi nak menghadapi situasi ini tuan-tuan sekalian, ya Allah, memerlukan satu pengorbanan dan juga doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kekuatan beramal. Sebabnya ulama kata tuan-tuan sekalian, apabila berlakunya tanda kiamat besar, yang boleh jaga kita amalan kita. Amalan kita. Itu sebabnya penuh, bukan penuh tuan-tuan sekalian, boleh dikatakan merata-rata tempat. Kalau saya pergi mana-mana masjid dan juga surau tuan-tuan sekalian, saya suka kongsi. Kalau kita tengok sejarah tarawih kita, kalau untuk solat sunat tarawih kita sanggup ataupun kita seronok datang, kenapa untuk solat fardu 5 waktu kita rasa tak sanggup? Bukan rasa tak sanggup, tak seronok pun ada. Ada orang dia rasa tak seronok. Nak semayang subuh berjemaah di masjid rasa malam, rasa nak semayang subuh berjemaah di masjid rasa malam, semayang asar berjemaah di masjid rasa malam. 5 waktu fardu yang wajib tuan-tuan sekalian kita rasa malam, tapi yang sunat kita rasa seronok. Kerana apa? Tak situlah yang kita nak kena kaji balik. Kerana kita masih lagi gagal melawan nafsu yang pada nafsu tadi bersarang dalam diri kita. Maka kerana itulah sidang pendengar yang dikasihi sekalian, macam saya kata tadi lah, nak lawan nafsu dia memerlukan pengorbanan. Dan pengorbanan itu bila tuan-tuan sekalian, apabila beradanya kita di dalam bulan Ramadan. Itu sebabnya macam saya katakan tadi, kita rasa seronok, kita rasa gembira, kita rasa gembira apabila kita dapat solat sunat tarawih. Dan sepatutnya tuan-tuan sekalian, kehadiran jemaah yang datang untuk solat sunat tarawih ni, kalau bolehlah, kalau dalam semasa 10 malam yang pertama, biarlah 10 malam yang kedua rupa itu juga. Kalau 10 malam yang kedua rupa itu, biarlah 10 malam yang ketiga lagi ramai tuan-tuan sekalian. Lagi ramai. Sebab apa? Inilah waktu yang paling penting, paling kritikal. Sebab kita tak tahu tuan-tuan sekalian, tahun depan adakah kita masih lagi boleh berjumpa dengan Ramadan ataupun sebaliknya. Kalau boleh jumpa lagi, alhamdulillah, adalah lagi yang kata ruang dan peluang untuk kita pertingkatkan amalan kita. Tapi kalau dah tak ada tuan-tuan sekalian, rugi benar dah kita. Rugi benar. Sebab Ramadan ni lah banyak ganjaran pahala, banyak perkara-perkara yang Allah Ta'ala nak beri pada kita.
Terserah pada kita je, kita nak ke tak nak. Itu sebabnya Allah Ta'ala bagi kita terawih. Bukan apa, sebab Allah Ta'ala nak bagi banyak pahala pada kita. Kalau kita terkawal api, tuan-tuan sekalian, rugi kita. Rugi penuh. Ada pula orang kata, cukup lah Ustaz, 10 malam yang kedua cukup dah tu, 10 malam yang ketiga bagi orang lain lah pula pahala, nanti tak cukup, kata dia. Ada juga spesial itu, tuan-tuan jangan buat main-main. Okay? Ganjaran pahala ni, ini hak Allah. Terserahlah Allah Ta'ala nak bagi macam mana. Jadi tugas dan tanggungjawab kita buat ke tidak. Tugas dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan untuk itu tuan-tuan yang dikasihi Islam, untuk mendapatkan takwa, untuk mendapatkan takwa, maka ulama kata dalam setiap aspek ibadat yang kita buat, daripada ibadat yang sunat hinggalah kepada ibadat yang fardu, yang wajib dan sebagainya, maka hendaklah diiringi akan ibadat itu dengan dua benda. Diiringi ibadat tersebut dengan dua benda. Jadi dua perkara ditutaskan, mungkin saya tak sempat nak cerita. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, kalau nak tahu lah, kalau tak nak tahu, terserahlah pada tuan-tuan. Nak dapatkan takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ibadat yang kita buat sekarang ni, sama ada ibadat sunat ataupun ibadat fardu ataupun ibadat wajib dan sebagainya, perintah Allah, perintah Allah dan juga larangan Allah. Apa juga keadaan hidup kita di dalam dunia ini, nak dapatkan takwa, maka iringilah akan ibadat tersebut dan juga perintah Allah tersebut dengan dua perkara. Jadi kalau nak tahu dua perkara ini tuan-tuan, sebab pasti tak berapa mengizinkan nama dan tazkirah, jadi tak sempat. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan jemput saya datang, dia cerita dia. Dan dua benda ni saya tak cerita dalam YouTube, saya tak cerita dalam Instagram, saya cerita secara langsung dalam kuliah. Jadi yang mana jemput saya tu, dia boleh tahu lah. Yang tak dapat, yang tak jemput tu, tak dapat lah. Itu je cerita dia. Tuan-tuan ingat macam mana tak pandang politik ke? Memang lagi ada tuan-tuan. Bapak begitulah. Jadi kalau nak tahu dua benda tuan-tuan sekalian, untuk mendapatkan takwa dalam diiringi ibadat kita kepada Allah, sudi-sudilah jemput saya. Kalau sudi, kalau tak sudi, tak apalah, itu hak tuan-tuan. Itu cerita dia. Jadi untuk itu silap pendengar yang dikasihi sekalian, dia tazkirah dia tak lama, tuan-tuan jangan risau. Jangan risau, dia tazkirah dia tak lama. Jadi yang terakhir sekali tuan-tuan sekalian, dalam kesempatan ini saya nak pesan pada diri saya dan juga kita semua. Dalam Ramadan, dalam berpuasa, maka ulama kata kalau boleh jangan tinggalkan satu perkara lagi, iaitu banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa. Sebabnya kekuatan orang Islam dalam doa kepada Allah. Dan doa orang yang puasa ini adalah doa yang terus kepada Allah, dan lebih-lebih lagi waktu ketika sebelum berbuka puasa. Salah satu waktu yang paling mustajab atas sekalian iaitu ketika sebelum buka puasa. Jadi sebelum buka puasa tuan-tuan sekalian, banyakkan berdoa. Tak payahlah macam Facebook, tak payahlah buat TikTok hari ni makan itu, makan ini, apa semua dan sebagainya, tak payah. Doa aja tuan-tuan sekalian. Sebabnya ketika itu dikatakan, ketika waktu sebelum buka puasa, Allah Ta'ala akan buka pintu langit seluas-luasnya, dan Allah Ta'ala akan menyeru, wahai hamba-hambaku, di manakah doa kalian? Minta pada aku, nescaya aku akan tunaikan. Minta pada Allah tuan-tuan sekalian, agar kita diberi kekuatan untuk jaga amalan kita, jaga ibadat kita, dan kita dapat kekuatan untuk melawan nafsu sehingga ke akhir hayat kita. Maka dalam kesempatan ini tuan-tuan sekalian, saya mohon jasa baik tuan-tuan di kesempatan ini yang terakhir sekali, iaitu dalam doa tuan-tuan itu, saya nak mohon tuan-tuan tolong doakan untuk saya 3 benda je. Kalau tuan-tuan nak doa lah, kalau tak nak tak apalah, terserahlah pada tuan-tuan, itu hak tuan-tuan. Cumanya saya nak minta tuan-tuan tolong doakan untuk saya, sebab saya tak mampu nak doa seorang-seorang tuan-tuan sekalian. Saya tak mampu nak nangis seorang-seorang, dan saya mengharapkan doa daripada tuan-tuan. Itu 3 benda je, 3 benda untuk dalam diri saya di kesempatan ini. Pertama sekali tuan-tuan sekalian, saya mohon tuan-tuan tolong doakan untuk saya, semoga saya diberi kekuatan untuk meneruskan usaha dakwah saya, kesihatan yang sempurna dan sebagainya. Yang kedua tuan-tuan sekalian, saya mohon jasa baik tuan-tuan untuk doakan kepada saya agar saya dijauhkan daripada segala fitnah dan juga perkara-perkara yang tak baik yang orang cuba-cuba nak buat pada saya. Dan yang ketiga tuan-tuan sekalian, saya mohon jasa baik tuan-tuan doakan untuk saya agar saya diberi kekuatan dan dipermudahkan urusan saya dalam untuk saya menyelesaikan tunggakan sewa rumah ibu saya. Dalam situ tuan-tuan sekalian, saya nak dapatkan kekuatan doa tuan-tuan. Doa daripada tuan-tuan agar saya ada kekuatan dalam usaha daya saya
di atas perkara-perkara tersebut. Jadi untuk itu sidang pendengar yang dikasihi sekalian, saya rasa setakat itu dululah sedikit sebanyak tazkirah pesanan khusus untuk kepada diri saya sendiri dan juga untuk kita semua. Semoga apa yang dipersampaikan Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita taufik dan hidayahnya untuk sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan juga kepada sahabat-sahabat kita yang tidak hadir. Sekian daripada saya, qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.